Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan segala limpah kurnia dan segala nikmat yang tidak putus-putus Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama dalam rumah Allah, dapat berada dalam majlis ilmu, dan dalam masa yang sama kita dapat beriktikaf, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua ibadah-ibadah, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Mudah-mudahan dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan semua ibadah-ibadah tadi akan diterima dan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat nanti, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi kita sambung pengajian kita dalam akidah. Kita masih lagi dalam beriman, ya, percaya kepada malaikat, iaitu beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, ya, atau disebut sebagai beriman dengan al-ghaibiyat, ya, perkara-perkara yang ghaib, yang tak nampak, ya, tapi dalam masa yang sama diperintahkan kepada kita wajib, ya, kita beriman dan percaya dengan akidah yang sebenarnya bahawa malaikat wujud, ya, malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menunjukkan kekuasaan Allah, ya, seperti yang disebut, ya, sebelum ini. Jadi pada malam ini kita sambung nama 10 malaikat dan tugasnya. Ini kita ulang jalan ni, ya. Tuan-tuan, ya, puan-puan muslimi muslimat, ini dah banyak kali khatam sebenarnya, ya. Walau bagaimanapun dengan kita ulang, ya, kalau pelajar sekolah itu dia ulang kaji, ya. Ulang kaji itu maknanya benda yang samalah, tapi memberi manfaat, ya. Dan lebih-lebih lagi dalam akidah ini, ya, selalu kita sebut, ya, bukan kita lupa, tapi tidak salah, bahkan memberi manfaat yang besar dalam agama kita. Kita menyebutkan tentang perkara iman dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ya, supaya dia sentiasa mantap, ya, akidah sentiasa terpelihara dan terjaga dalam diri kita, terutamanya yang berkaitan dengan percaya kepada benda-benda yang tak nampak ni, ya, percaya kepada malaikat, ya, percaya kepada dosa dan pahala, dan akan datang kita akan, ya, lihat percaya kepada hari akhirat. Semua ini penting, ya. Malaikat ini tak payah disebutlah, ya, sangat penting, ya. Kalau sebut saja, bilang saja, dibuat lagu macam-macam, ya. Lagu boleh hafal, boleh sebut malaikat dengan tugas-tugasnya, boleh sebut. Tapi kalau tidak betul-betul, ya, disebut sebagai dia bercampur daging dengan darah, maksudnya dia yang berada dalam tubuh kita secara mengawal akidah tadi,
Dia mengawal segala gerak-geri kita, segala tindak tanduk tutur kata kita. Senang je sebut percaya kepada malaikat, memang senang. Tapi betapa ramai kita lihat perbuatan manusia, percakapan manusia, tindak tanduk manusia hari ini seolah-olah dia tak yakin. Ini perbezaan antara percaya dan yakin tu. Jadi akidah dia tak boleh berada pada tahap ataupun pada peringkat zon ataupun syak ataupun waham. Semua itu ditolak. Akidah dia kena berada pada peringkat yakin. Pada peringkat yakin. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada agak-agak, tidak ada barangkali tak boleh. Kena ada pada peringkat yakin. Keyakinan inilah yang mengawal diri kita. Sebut pandai malaikat, malaikat terutamanya malaikat yang mencatat amalan, itu paling penting sekali. Paling penting sekali. Jadi kita baca nama 10 malaikat dan tugasnya. Bilangan malaikat yang sebenar tidaklah dapat diketahui dengan pastinya, kerana tidak ada kenyataan yang sah tentang bilangannya. Tetapi nama-nama mereka yang wajib diketahui hanya seramai 10 sahaja. Ini yang besar-besar ni. Ini yang kepala lah ni. Yang pertama, Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasul-Rasul. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 192 Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang mentadbirkan seluruh alam. Ia dibawa oleh Ruhul Amin, iaitu Jibril, ke dalam hatimu supaya engkau menjadi salah seorang pemberi amaran. Ini tugas Jibril. Firman-Nya lagi ayat 97 Al-Baqarah, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjadi petunjuk serta pembawa berita gembira kepada orang-orang mukmin. Itu antara tugas utama. Jadi pada hari ini dah tak ada lah. Jibril ni dah tak ada. Jadi siapa yang mendakwa terima wahyu, itu sesat. Siapa mendakwa jadi rasul, jadi nabi, itu semuanya dakwaan yang palsu. Kerana tugas Jibril alaihi salam sudah berakhir selepas sempurna Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Mikail. Tugasnya mengurus rezeki, menurunkan rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Firman Allah Ta'ala ayat 98 surah Al-Baqarah, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallahu aduwwul lil kafirin." Maksudnya, sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkarkan petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka akan diseksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Yang ketiga, Israfil. Tugasnya menjaga semboyan kiamat. Ditiupnya kali yang pertama ketika hendak menghancurkan alam semuanya, dan tiupan kali kedua ketika hendak membangkitkan semula seluruh manusia untuk dibawa
ke tempat pengadilan, iaitu mahsyar. Jadi tugas dia ya 2 kali je. 2 kali je. Firman Allah Taala ayat 68 surah Az-Zumar, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maksudnya, dan akan ditiup pada sangkakala, ya, as-sur itu ya sangkakala. Macam mana bentuk itu, wallahu a'lam, ya. Maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk. Ini tiupan yang pertama. Sama ada makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi akhirnya mati juga. Maknanya habis. Ya, semua yang dinamakan makhluk semuanya ditamatkan, ya, riwayat dia. Kemudian ditiup pada sangkakala sekali lagi. Ya, sekali lagi ditiup, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Itu pada mahsyar, ya, di pada mahsyar. Jadi macam mana keadaan tu, ya, mungkin akan disebut nanti, ya, dalam beriman kepada hari kiamat. Ya, beriman kepada hari kiamat akan disebut, ya, berkenaan dengan mahsyar. Firman Allah Taala ayat 7 surah Al-Hajj, wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Maksudnya, sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang yang dalam kubur. Ini wajib, ya, kita percaya, kita yakin bahawa, ya, semua manusia akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan selepas tiupan yang kedua. Macam mana tiupan, macam mana alat tu, itu kita serah kepada Allah, ya. Wallahu a'lam. Tak boleh kita nak gambarkanlah, ya, macam mana dia punya dulu orang sebut serunai, sangkakala, ya. Hakikatnya serah pada Allah, ya. Ya, yang lebih pentingnya dibangkitkan, termasuk kita semua, tidak terkecuali, ya, walau apa pangkat sekalipun kedudukan di dunia ini, ya, bila dibangkitkan semuanya tidak ada beza, ya, tidak ada, ya, perbezaan antara semua manusia kecuali yang dikehendaki oleh Allah, ya. Di antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua mempunyai jarak masa yang lama dan Allah sahaja yang mengetahuinya. Itu wallahu a'lam, ya, serah kepada kerja Allah. Yang keempat, malaikat Israel, ya, Israel. Tugasnya mengambil nyawa sekalian yang hidup. Ni Israel ni dia kepala dia lah, ya. Dia ada tentera-tentera dia, ya. Ada malaikat, ya, yang ditugaskan, ya. Bukannya dia seorang, dia satu malaikat ni nak ambil semua manusia, ya. Tidak, ya. Dalam hadis yang lain ada disebut berbagai-bagai riwayat, maknanya setiap orang ni ada, ya, tugas, ya, Israel tu. Jadi nama Israel ni sebenarnya, ya, tidak disebut dalam Al-Quran, dan dalam hadis-hadis yang sahih pun tak ada nama Israel ni. Ya, nama Israel ini, ya, dia ada dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, ataupun disebut sebagai riwayat Israiliyat. Ada disebut nama Israel, tapi dah kita sepakat guna nama tu, ya, maka kita belajar pun sebut nama tu, ya. Firman Allah Ta'ala ayat 61 surah Al-An'am, hatta iza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Maksudnya, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang daripada kamu, ia diwafatkan oleh malaikat kami. Dia tak sebut Israel, ya, dia sebut rusuluna, ya. Rusul di sini utusan Allah, iaitu malaikat. Bukannya rasul ini rasul dan nabi, bukan, ya. Diwafatkan oleh utusan kami, iaitu malaikat, ya. Dan mereka tidak melalaikan kewajipannya. La yufarritun, ya, maksudnya tidak
awal dan tidak lewat. Ya, dia tak lewat dan tak awal. Dia on time. Dia tepat sebagaimana yang ditulis pada asal oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala lagi dalam ayat 11 surah As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malikil maut. Ini yang disebut oleh Al-Quran malaikat maut. Disebut sebagai malaikat maut, ya, malakul maut, yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Ya, berkaitan dengan ini, ya, dengan bagaimana, ya, keadaan malaikat mengambil nyawa ini. Ya, kita lihat satu hadis, Nabi SAW, ya, berkenaan dengan tugas malaikat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, an jama'ati minas sahabah radhiyallahu anhum anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa innal mu'mina idza hadarahu al-maut busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi falaysa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa' Allah wa ahabba Allahu liqa'ah wa annal kafir awil fajir idza hudira busyira bi azabillahi wa uqubatihi wa sukhtihi falaysa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu fakariha liqa' Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Daripada sebilangan sahabat radhiyallahu anhum, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dan apabila seorang mukmin sampai masa matinya, ia digembirakan oleh malaikat. Ya, sebelum dia diambil nyawa, ya, ada malaikat bersama-sama dengan malikul maut tadi, ya, datang mengembirakan dia, ya. Bahawa ia akan beroleh rahmat dan keredaannya serta syurganya. Maka ketika itu tidaklah ada sesuatu yang dicintai oleh orang itu lebih daripada menerima apa yang dihadapinya. Maknanya apa yang berdepan dengan dia itu, itulah yang paling dia gembira sekali. Lalu ia suka dan ingin menghadap Allah, dan Allah juga redha menerimanya dengan sebaik-baik sambutan. Allah pun tunggu dia, dia pun tak sabar-sabar nak berjumpa dengan Allah. Dan apabila seorang yang kafir atau yang berdosa didatangi oleh malaikat yang hendak mengambil nyawanya, ia diberitahu bahawa ia akan beroleh azab siksa Allah dan kemurkaannya. Ya. Jadi malaikat yang nak ambil nyawa tadi, sebelum dia ambil nyawa tu dia bagi tahu, ya, bahawa kamu berdepan dengan siksa, kamu akan berdepan dengan kemurkaan Allah. Maka ketika itu tidaklah ada sesuatu yang dibenci lebih daripada yang dihadapinya. Dengan sebab itu, maka ia merasa gerun dan tidak suka menghadap Allah, dan juga tidak redha ia akan mendekati rahmatnya, apalagi menghadapinya. Jadi ayat ataupun hadis ini, ya, berkaitan dengan manusia yang berdepan, ya, dengan malikul maut ni ada dua golongan atau dua jenis manusia. Baik, seterusnya malaikat Malik, ya, tugasnya menjaga neraka. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan pembakarannya ialah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang bengis dan keras, mereka tidak sekali-kali menderhaka kepada Allah akan apa yang diperintah kepada mereka dan membuat apa yang disuruhnya. Itu gambaran daripada Al-Quranul Karim. Dan ayat ini kita dah sebut dulu masa sifat-sifat malaikat. Malaikat apabila ditugaskan dengan satu tugas, dia tidak akan berhenti daripada melaksanakan tugas itu. La ya'sunallah fima amarahum. Itu tugas, sifat malaikat. Yang keenam, Ridwan. Ada juga disebut sebagai Malik Ridwan, yang jaga neraka tadi. Ada juga disebut Zabaniyah. Dalam ayat falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Itu Zabaniyah itu. Ada juga yang sebut itu nama malaikat yang jaga neraka. Ada beberapa nama lah. Yang keenam, Ridwan ini atau disebut sebagai Malik Ridwan, tugasnya menjaga syurga. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan maksudnya, dan malaikat-malaikat itu akan masuk ke tempat mereka dalam syurga dari tiap-tiap pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera. Salamun alaikum. Salamlah salam yang kita ucapkan di dunia ni. Rupanya salam itu juga yang diucapkan oleh malaikat dalam syurga. Selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Maka amatlah baik balasan amalan kamu di dunia dahulu. Jadi dengan segala kesabaran, maka malaikat tadi bagi salam, bagi salam kepada penghuni syurga. Yang ketujuh dan yang ke-8, Munkar dan Nakir. Ini ejaan Rumi, dia sepatutnya tak ada G, sebab Arabnya dia tak ada ngoh, dia tak ada ngoh. Jadi dia aja G, dia Munkar, mim nun kaf ra. Munkar dan Nakir. Kedua-dua malaikat ini akan menjalankan tugasnya menyoal orang mati. Semua orang mati akan menghadapi soalan dari malaikat ini, sama ada yang ditanam di dalam kubur atau mati kerana dimakan oleh binatang atau hancur dalam kebakaran dan sebagainya. Perkara-perkara yang akan disoal oleh malaikat itu berkenaan dengan yang pertama, Tuhannya. Ini soalan dia. Jadi soalan ni soalan bocor lah. Orang selalu sebut ini soalan bocor. Tapi bukannya jawab dengan mulut seperti hari ni. Bukannya jawab seperti hari ni. Dijawab dengan amalan, dijawab dengan segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Jadi antara soalannya tentang Tuhannya, nabinya, agamanya dan pegangannya, dan lain-lain lagi. Suatu hadis diriwayatkan oleh Qatadah dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda idza wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa annahu la yasma' qara'ani alihim atahum malakani fayaq'udani fayaqula lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul
fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh qala fayaqulani unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an wa ammal kafir wal munafiq fayuqalu lahu madza taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayaqulani la daraita wa la talaita wa yudrabu bimatariqa min hadid darabatan fayasihu sayhatan fayasma'aha man yalihi ghairas saqalaini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis sahih. Maksudnya bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu bila dimasukkan ke dalam kubur, ini sama ada masuk kubur ke ataupun dia mati di mana-mana, ya. Jadi jangan pula bila dia hadis ni kata masuk dalam kubur, nanti ada yang kata orang yang mati yang jatuh laut lah, terbakar, hancur, tu tak masuk kubur yang tu. Nanti dia kata ada pengecualian juga. Jadi hakikatnya yang masuk kubur tu yang matilah, ya. Ya. Apabila mati saja seorang hamba dan orang-orang yang menghantarnya pulang dan ia masih mendengar hentakan tapak kaki mereka itu, maka datanglah dua orang malaikat lalu membangunkannya dan bertanya, apakah pengakuan kamu tentang orang ini? Apakah pengakuan kamu tentang orang ini ya Muhammad? Adapun orang-orang mukmin, ia menjawab, aku mengaku bahawa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah SAW, kedua-dua malaikat itu berkata, tengoklah, ya, tengoklah tempat duduk kamu di dalam neraka. Sesungguhnya Allah menggantikan dengan syurga. Maka malaikat ia memperlihatkan semuanya. Habis di situ berkenaan dengan orang mukmin, ya. Orang mukmin, ya, dia bagi tengok, ya. Syurga pun dia bagi tengok, neraka pun dia bagi tengok. Ya, tapi malaikat dah bagi tahu pada dia, ya, inilah tempat kamu. Ya, tengoklah tempat kamu dalam syurga. Itu kepada orang mukmin. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka dikatakan kepadanya, apakah pengakuan tentang orang ini? Jawabnya, aku tak kenal. Ini dia tanya Nabi SAW, ya. Aku kata apa yang orang kata sahaja. Kedua-duanya malaikat itu berkata, kamu tidak mengerti dan tidak mahu mengerti, ya. La daraita wa la talaita, ya. Kamu tak reti, ya, dan tak mahu ambil kisah, tak tahu, tak nak ambil tahu. Ini dia dengan lafaz marah, ya. Lalu dipukulnya satu kali dengan tungkul besi, matarik min hadid tu, ya, tungkul besi, dan ia menjerit dengan kuatnya sehingga didengari oleh makhluk-makhluk di sekelilingnya selain daripada jin dan manusia. As-saqalaini, jin dan manusia. Ini satu perkara yang benar, satu perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rupa-rupanya jin dan manusia tak dengar, ya, jin dan manusia tak dengar. Ini yang dia disebut dalam hadis ini pun as-saqalaini, ya. Kalau kita nak kata dua ni jenis makhluk yang keras kepala lah, keras kepala, ya. Jadi kalau dengar, tak ada yang kita lihat pada hari ni lah, ya, kalau sekiranya dengar, ya. Yang ke-9 dan ke-10, Raqib dan Atid, ya. Di sebelah kanan tugasnya mencatat kebajikan manusia, ya, yang ke-9, ya, Raqib, ya, Raqib. Yang ke-10 Atid, ya, Atidun, ya. Di sebelah kiri tugasnya mencatat kejahatan manusia.
Kedua-dua malaikat ini merekodkan segala amalan seseorang daripada yang sebesar-besar, ya, daripada yang sebesar-besar sehingga yang sekecil-kecilnya. Dan catatan itu akan dihisab dan ditimbang di dalam neraca keadilan Tuhan di mahsyar kelak. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 10 hingga 12 Al-Infitar, ya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maksudnya, sesungguhnya ada bagi kamu malaikat-malaikat yang mengawasi segala pembawaan kamu, segala amalan kamu, ya, tingkah laku, tutur kata. Mereka makhluk mulia di sisi Allah, lagi ditugaskan mencatat amalan kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Firman Allah Ta'ala lagi, ya, dalam surah Qaf, ya, ayat 16 hingga 18. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Maksudnya, demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedangkan pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini bahawa Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu, ya, sehingga apa yang dibisikkan dalam hati, ya, dalam hati ini, lintasan hati kita pun Allah tahu, ya. Jadi sebab itu Allah kata nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Semasa dua malaikat menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi duduk di sebelah kirinya. Dan tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada di sampingnya malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid, yang mencatatnya. Ini kerja malaikat yang tidak jemu-jemu. Kalau kita, ya, tukang catat ni penat. Tukang catat ni penat. Jadi kalau kita nak kesian malaikat tak bagi dia penat, kita jangan buatlah. Ya, jangan cakap banyak. Ya, jangan buat yang bukan-bukan. Jadi itu kata-kata lawak aje. Sebenarnya malaikat dia tak ada penat. Ya, buatlah apa saja pun. Baiklah dia catat. Ya, buruklah dicatatnya. Ya, dia tidak ada penat. Dia macam rakaman lah. Kalau kita, ya, bayangkan kita buat perbandingannya, dia macam rakaman lah. Yang kita buat rakaman lah. Mana-mana kalau ada rakaman kan. Tapi rakaman di dunia ni, dia habis bateri ataupun habis karen, elektrik tak ada, berhentilah dia. Tapi malaikat ni tak berhajat kepada itu semua. Ya, macam mana dia punya alat dia tu, itu serah pada Allah. Ya, pen dia ke, ataupun dia buat dalam pen drive ke, dia buat dalam apa kamera ke, itu serah pada Allah. Ya, tapi disebut, ya, buku catatan. Buku catatan. Ya, mungkin kerana dulu alat-alat rakaman ni dia tak banyak seperti hari ni. Ya, hari ni rakaman boleh dalam berbagai-bagai bentuk. Dan dalam buku dengan pen tu itu style lama lah. Ya, style lama. Ya, kalau yang baru dia tak ada. Zaman sekarang, ya, orang dah tak pakai dah buku dengan pen ni. Dia macam-macam, dengan kamera, ya, dengan apa tu, telefon, boleh rakam, ya. Telefon tu dia boleh rakam, ya, bukannya boleh cakap saja. Jadi segala perbuatan, segala percakapan, ya, akan dirakam. Ya, kalau dia bayangkan buku, dia nak tayang tak boleh lah. Tapi kalau kita cuba bayangkan, kita cuba bayangkan lah, ya. Hakikat sebenar kita tak tahu. Ya, kita bayangkan umpama CCTV lah. Jadi CCTV itu sebenarnya
dia ambil alih tugas malaikat lah tu. Ya. Jadi orang hari ni dia lebih beriman dengan CCTV tu daripada beriman dengan malaikat ni sebenarnya. Ya. Banyak kes-kesnya, ya. Kalau kita lihat dan kita tengoklah, ya. Dia kalau tak dia tak nampak kamera tu, ya. Macam masjid ni ada kamera kan. Dia lagak dia lain, ya. Bila kita sebut kata oh di sini ada CCTV, ya. Direkam ni. Dia pun lainlah sikit. Dia pergerakan dia ini jaga. Seolah-olahnya dia lebih beriman dengan alat tu. Yang lebih beriman dengan CCTV tu daripada beriman dengan malaikat. Ini yang tak sampai kepada maksud ataupun hakikat, ya, yang sebenarnya yang dikehendaki dalam akidah kita. Yang dikehendaki dalam akidah kita. Yang sepatutnya, ya, dua malaikat ini sudah cukup lah. Kalau kita beriman, ya, dengan dua malaikat ini, walaupun kita bilang, ya, dia terletak pada bilangan yang terakhir, ya, 9, 10, ya, tapi dia tidak ada urutan, ya, tidak ada urutan tu sebenarnya, ya. Walaupun yang pertama itu malaikat Jibril, dia memang mulia lah di kalangan malaikat, ya, dia ketua antara semua malaikat, ya. Tetapi yang dari segi tugas, ya, dari segi tugasnya tidak ada yang tidak penting, ya, dalam tugas-tugas malaikat. Jadi yang lebih utama kita pada hari ini, kita nak ingatkan pada diri kita, ahli keluarga kita, siapa-siapa sahajalah, di mana saja kedudukan kita, sama ada kita sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai rakyat biasa, ya. Sekiranya kita beriman dengan dua malaikat ini, sudah cukuplah, aman dunia ni, selamat, ya. Tidak tutup kedai orang jual CCTV tu, ya, tak payah lagi dah. Tapi hari ini dia makin laris. Sebab apa? Orang dah tak percaya kepada manusia, ya, dan manusia itu sendiri iman dia sudah rosak, ya, terutama beriman dengan perkara-perkara gaib, ya, disebut sebagai al-ghaibiyat ini. Kita lihat satu hadis, ya. Hadis berkenaan dengan tugas malaikat mencatat, ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza batala Allahu al-mu'min bi bala'in fi jasadihi qala lil malik uktub lahu salihu amalihi alladhi kana ya'mal fa in syafahu ghasalahu wa tahharahu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimahu. Ini salah satu daripada tugas, ya, malaikat yang berkaitan dengan mencatat tadi. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin diuji oleh Allah Taala dengan suatu bencana pada tubuhnya, Allah Taala berfirman kepada malaikat penulis amalnya, ya, tulislah juga untuknya amal soleh yang biasa ia lakukan. Ini hadis ni dia lebih kepada orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, ya, dengan bencana, dia ditimpa kemalangan, sehingga amalan dia yang baik, ya, yang biasa dia lakukan, bila dia diuji maka terputus, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat, ya. Tapi bila dia masa dia sihat, dia buat, terus menerus dia buat. Maka Allah beri arahan kepada malaikat yang menulis amalan tadi, tulislah juga untuknya amal-amal soleh yang biasa ia lakukan. Kemudian jika Tuhan hilangkan bencana yang menimpanya itu, Tuhan jadikan dia hidup keadaan baru, iaitu bersih, suci daripada dosa. Dahlah amalan baik dia ni ditulis terus menerus, ya. Dan dosa dia yang sebelum tu dia buat dosa tu, semuanya dihapuskan, ya, semuanya dihapuskan. Dan jika Tuhan mengambil nyawanya, kalaulah sekiranya sakit dia tadi boleh membawa kepada dia meninggal, diberinya keampunan serta dikurniakan rahmat kepadanya. Ini sangat besar, ya, tugas malaikat tadi, ya, sehingga diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
mencatat amalan ni, kalau dah biasa catat yang baik, ya, kalau dah biasa catat yang baik, maka Allah perintahkan, kalaulah dia jatuh sakit, ya, dia jatuh sakit, yang biasa buat semasa dia sihat itu akan terus menerus dicatat oleh malaikat, walaupun dia tak buat. Inilah pentingnya, ya, kita beriman dengan malaikat yang mencatat amal ini. Maknanya kita ni tak ada masa, ya, tak ada ruang untuk kita nak melakukan perkara yang buruk atau perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ruang langsung, ya. Jangan bagi ruang dalam kehidupan kita, ya. Jangan bagi ruang kepada malaikat tadi mencatat amalan yang buruk, ya. Bila dia catat yang baik, kita sakit pun dia akan terus catat yang baik tadi. Dia kalau kita buat umpamanya orang tak bekerja tapi terus dapat gaji, siapa tu? Orang pencen lah. Orang pencen kan, ya, bila dia pencen tak bekerja dah, gaji terus berjalan, walaupun tak penuh pun dapat, ya. Tapi amalan orang sakit tadi yang dia buat masa sihat, dia dapat penuh. Dia dapat penuh. Ini pencen Allah Ta'ala beri ni lagi hebat, ya, dia dapat penuh. Tapi dengan syarat sakit itu, masa dia diuji itu dia sabarlah. Dia sabarlah, ya. Dia beriman dengan qada dan qadar Allah, terima dan redha, ya. Tapi kalau dia sakit itu, ya, dengan perangai dia, ya, yang orang kata apa, panas barang ke dan apa saja, maka tak adalah pahala tu, tak ada. Dengan syarat ujian itu dia redha dan sabar, ya. Dia duduk di hospital ke, dia sama dia di rumah ke, berehat mana-mana kerana sakit, ya, dia kena sabar, ya. Dia kena sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini ujian. Tapi kalau dia tidak redha, ya, tak akan dapat semua itu, ya. Ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi berkaitan dengan catatan, ya. Ini berkaitan dengan hadis, malaikat ditugaskan mencatat susunan kedatangan ahli-ahli Jumaat. Ini menarik juga hadis ni, ya. Malaikat ni kerja mencatat aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal awwal, fa idza jalasa al-imam tawawu suhuf wa ja'u yastami'una dzikr." Rawahu, hadis riwayat Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba hari Jumaat, ada pada tiap-tiap pintu masjid malaikat yang ditugaskan menulis orang yang datang sembahyang Jumaat, seorang demi seorang. Kemudian apabila imam duduk di atas mimbar, ya, malaikat-malaikat itu melipat lembaran surat yang ditulis, buku catatan tu, ya. Kalau kita sekarang ni buku pendaftaran lah, ya. Kalau kita buat program kan, orang datang daftar kan. Jadi ini tugas malaikat ni ada sebenarnya. Rupa-rupanya yang kita buat, ya, pendaftaran tu, kita tiru ni lah yang malaikat buat ni, ya. Jadi malaikat bila imam ni naik aja ke mimbar, ya, maka tutup, pendaftaran ditutup, ya. Kita tak nampak, tapi di pintu tu ada, ya. Jadi orang beriman dengan hadis ni nampaklah. Tapi yang siapa tak pernah dengar hadis ni tak tahulah, ya. Jadi tahu ke tak tahu ke, malaikat tetap jalan tugas dia, ya, dia tetap jalan tugas dia. Jadi yang ditulis tadi, ya, yang disebut dalam, ya, hadis yang lain, maknanya dari pagi tu dia tulis tu, dari pagi lagi hari Jumaat tu, ya. Dia berpagi-pagi. Yang pertama tu dapat pahala unta. Kemudian dia makin kurang sehingga sampai kepada waktu imam tu nak naik khutbah tu, naik atas mimbar, yang tu dapat telur. Dapat telur. Itu dalam riwayat yang lain, ya. Jadi itu tentang pahala. Tapi yang mencatat ini dia catat kehadiran. Catat kehadiran, ya. Jadi ni antara tugas malaikat yang mencatat, dan kita jangan ingat dia jemu, dia penat, ya, kerana dia tidak ada jemu, tidak ada penat. Ini sifat malaikat, dan dia akan tetap menulis,
Ya. Jadi sebab itulah ya, kalau kita nak rebut pahala yang besar ya dalam ibadah kita ya, sama ada pergi sembahyang Jumaat ke dan ibadah-ibadah yang lain ya, maka kita buatlah ya dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita dapat kutip pahala-pahala tersebut ya, kita dapat fadilat yang disebut oleh ya Nabi SAW dalam hadis-hadis tersebut. Sekadar itulah ya, tersambung nanti ya tugas-tugas lain malaikat. Allahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.